A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu azim. Maha suci Dia yang telah berjalankan hamba-Nya pada suatu malam daripada Masjidil Haram di Makkah Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, serta memberkati persekitarannya untuk menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran ilahi. Sungguhnya Dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahagia pengurusi majlis yang saya kasihi, Fadil Ustaz Fauzi selaku yang betul Islam Malaysia penerus STIU, pimpinan Tua Muda STIU ada bersama kita, seluruh kepimpinan khas setiap peringkat muslimat muda di Nusantara, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, anak-anak yang saya kasih sekalian. Pertama saya syukur sampai ke Kaum Padang setelah keluar dari parlimen tadi, walaupun ada sedikit kelewatan, akhirnya sampai. Terima kasih, dan saya terima kasih kepada PAS, khususnya daripada PASTI yang sudi menjemput saya ke malam ini. Saya sebut ayat tadi kerana dia memberikan gambaran dalam bulan Rajab ini supaya kita berubah, dan perubahan ini merupakan ciri-ciri orang mukmin. Dia sentiasa berubah untuk menghampirkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah satu pendekatan pada bulan Rajab tahun ini sempena dengan peristiwa Isra Mi'raj. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah SWT supaya bukan hanya di Kaum Padang kita berubah, bukan hanya di Terengganu kita berubah, seluruh negara kita mau berubah. Dan perubahan ini adalah perubahan yang besar dan perubahan yang pasti insyaAllah akan berlaku. Kita lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj ini bagaimana Nabi Musa alaihissalam menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam anugerah Allah kepada Nabi Muhammad, dianugerahkan 50 waktu sembahyang satu hari satu malam. Tapi dengan kebijaksanaan, kecerdikan dan juga pengalaman Musa alaihissalam, maka dia telah menasihati Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya Nabi Muhammad juga menunjukkan sikap tawaduknya, menerima nasihat daripada orang bawahan barangkali, dan dia juga pergi berjumpa dengan Allah untuk memohon pengurangan. Dan akhirnya hari ini kita buat 5 waktu satu hari satu malam, walaupun diganjarkan oleh Allah sebanyak 50 waktu. Maka semuanya ini dijadikan supaya kita mempelajari sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa AS, Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala, dan juga barangkali sedikit yang ditunjukkan oleh Jibril AS. Keempat-empat entiti ini mempamerkan satu sikap tawaduk, sikap mau berubah, dan akhirnya sikap menjadikan insiden Isra Mi'raj ini sebagai insiden yang besar. Barangkali ramai di antara kita telah melalui Isra Mi'raj ini, banyak tahu kan? Kalau tahu Ustaz Fauzi berapa tahun Isra Mi'raj, tiap-tiap tahun Isra Mi'raj, tapi sebetul-betul itu masalah dan rasa kerugian kita di Malaysia hari ini. Sebab di bawah UMNO Rasa Nasional, Isra Mi'raj ini tidak punya arti apa-apa. Hak sekadar boleh ada ke malam Isra Mi'raj, boleh ada ceramah, kuliah, batu makan sikit-sikit, balik balik. Tunggu tahun depan, panjang umur, sambung Isra Mi'raj sekali lagi. Jadi kita tak mahu gitu. Isra Mi'raj ini merupakan bulan besar, bulan Rajab. Allah SWT suruh Nabi Muhammad ajak umat dia, Allah barik lana fi syahril Rajab, dan juga sampailah bulan Sya'ban Ramadan. Apa
Apakah ciri-ciri Musa dalam konteks Isra Mi'raj perubahan ini? Musa ini dia ada sifat nak menasihati, berpandukan kepada pengalaman dia, berpandukan kepada kewibawaan dia, maka dia nasihati Muhammad. Akibat prihatin dia itu, maka hari ini kita dapat manfaat dia. Dan begitu juga dengan sifat Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj. Walaupun dia sendiri adalah penghulu segala Nabi, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi-Nabi terdahulu daripada dia tak pernah jumpa dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak menunjukkan keangkuhan, tidak menunjukkan ego, tidak menunjukkan semangat bosi dia. Dia masih mendengar nasihat dan unjuran daripada orang bawahan, walaupun dia itu penghulu segala Nabi. Kemudian Allah juga memamerkan satu sikap yang mana kalau awal diberikan arahan 50 waktu, tapi dengan sikap Nabi Muhammad sendiri mendengar orang bawahan dia, maka dia datang jumpa dengan Allah, mohon dikurangkan, maka Allah kurangkan. Maknanya Al-Khaliq Allah ini juga boleh berkira. Dalam konteks Isra Mi'raj, Allah memamerkan, aku juga boleh berkira, walaupun berasal aku beri arahan 50 waktu, tapi oleh kerana hamba aku datang jumpa dengan itu, maka aku kurangkan. Dalam konteks Jibril pula, kalau kita lihat tafsir dalam surah Najm, maka dinyatakan Jibril ini dalam konteks asal, dalam bentuk asal, dipamerkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Kita mesti ingat bahawa dalam Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW menanggung penderitaan yang amat dahsyat. 12 tahun dia berada di Mekah. Segala-gala penganiayaan, nista, penindasan, fitnah berlaku ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi setahun sebelum dia dipindahkan berhijrah ke Yathrib, maka Allah bawa dia ke atas untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Di Jibril ditunjukkan dalam bentuk asal. Ya, Nabi Muhammad SAW hanya berjumpa dengan Jibril ini semasa dia menerima wahyu 40, masa umur dia 40 tahun. Maknanya 52 tahun kebelakangan. Selepas itu Jibril hanya datang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam konteks, dalam bentuk menyamar sebagai seorang lelaki. Jadi itu Jibril pada malam itu menunjukkan inilah Jibril. Maka Nabi Muhammad menyatakan, ya Allah, Jibril kuat sangat kamu ni, besar sangat kamu. Maka Jibril juga sebagai ketua segala malaikat merendahkan diri. Dia kata, ya Muhammad, ya kamu tengok aku sebelah kiri, jangan kamu tengok aku sekarang ni, kira tak hebat sangat. Jibril ini dalam bentuk asalnya, dia ada sebelah kanan dia ada 600 kepak, di sebelah kiri dia ada 600 kepak. Jangan kita bayangkan Jibril ni macam burung merpati dah. Itu berat lah. Dan Jibril pamerkan, dipamerkan Nabi Muhammad dan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan, supaya bila dia klik besok daripada jumpa Tuhan, dia klik-klik sampai kat Mubadak, dia kata, oh, kita dah hebat aja. Tak ada apa-apa khawatir, tak ada apa-apa risau. Jadi Jibril tunjukkan, dia buka kepala dia. Dia buka kepala dia. Separuh alam ni dia terlindung dengan sebab kepak itu. Belah kanan ni dia buka tu, separuh alam ni terlindung. Hak hebat lah tu. Ya, maknanya ada 599 lagi tak buka. Betul dah, nahum betul dah. Oh, nak belajar. Makna besar sungguh lah. Tapi Jibril ini, walaupun dia ini ketua segala malaikat, dia kata, Muhammad, hakmu tengok hamba ni tidaklah begitu hebat. Ada selagi adik hamba lagi hebat. Kata dia, oh, ada adik hebat lagi. Siapa dia? Hak Israfil itu lagi hebat. Kenapa hebat? Dia belah kanan ni ada 1200. Hak 2 kali ganda hamba. Hak sebelah kiri 1200. Dari sisi dia besar, sisi Israfil besar. Ya. Jadi nak menunjukkan bahawa keempat-empat tadi, Jibrilnya, Musa'nya, Muhammad SAW dan Allah sendiri mempamerkan bulan Rajab ini bulan untuk kita, bulan untuk kita berubah. Ya. Pertamanya dalam masyarakat kita. Oh, banyak hari ini kita menciwai dan mempraktikkan sifat usaha. Dalam rumah tangga, dalam kampung kita, dalam pasti baik, dalam pemuda baik, muslimat baik, dalam cawangan baik, dalam kawasan baik, dalam negeri baik. Ya. Sebab apa? Sebab 50 tahun kita
kita merdeka. UMNO berasa nasional berjaya ya, membunuh sifat Isra' Mi'raj. Semangat Isra' Mi'raj itu dibunuh supaya orang Melayu khususnya jadi tukang anggur. 53 tahun di bawah UMNO berasa nasional, kita ni diajar anggur daripada peringkat kecil sampai besar. Anggur berlaku. Yang Nabi Musa tidak menunjukkan sifat sedemikian. Hatta walaupun sekali yang memerintah itu Al-Khaliq Allah, yang menerima perintah itu Muhammad, yang diperintah itu sembahyang solat. Hak mana tak kena dia? Cuba kita memikir malam, mana tak kena? Cacat apa dia? Ya. Lainlah kalau yang nak arah itu Mak Said. Kalau yang arah tu Mak Said, dia beritahu ke Ustaz Fauzi, kali banyak lagi benda nak kena dah. Hak ni yang arah Allah. Orang tentulah tepat kena lah, molek sangat tu kalau Allah lah. Yang menerima arahan tu lah, bukan saya, bukan Ustaz Fauzi yang menerima arahan tu, perlu sekadar Nabi Muhammad. Mana tak kena dia. Dan barang yang diarah itu bukan seperti Mak Said arahkan hamba, kalau dia arah Ustaz Fauzi dibuat kubur, dicap bangunan kan. Hak arwah ni semayang rukun Islam, rukun kedua. Jadi kalau demikian, mana benda tak kena? Kenapa dia cacatnya sehingga kamu boleh beri nasihat? Jadi nak pamerkan, kalau lah hak benda daripada Allah kepada Muhammad, benda semayang pun ada ruang untuk Musa untuk bagi. Maka ini kan kalau yang arwah tu najib, ini kan kalau yang arwah terus semua. Ataupun yang arwah itu manusia, tentulah banyak ruang untuk kita tegur, untuk dinasihati. Begitu. Ya. Jadi contoh kalau sekiranya Musa tidak berperanan malam, dia jumpa Muhammad, jumpa Allah, nak balik mana? Nak balik kepada salah kepada dia tak ada niat dia nak perbaiki, apa jadi? Kena semayang 50 waktu satu hari itu malam. Suka gitu. Nak juga hak 5 waktu satu hari itu malam payah. Dah. Ini 50 satu. Dan kalau Muhammad ni sifat dia seperti gitu. Musa kamu apa dia? Kamu tak ada dah, kamu dah mati, kamu wafat. Hamba pergi jumpa Tuhan. Dia kata posisi gitu kan. Jadi kalau Muhammad sikap macam gitu, tak saya nak dengar nasihat daripada Musa, apa jadi? Kena 50 juga kita je. Begitu. Kita juga Allah. Kalau Allah ni jenis bagaimana dia ni syadik, bagaimana dia ini jalan semua tu. Dia kata Muhammad, dia kata ini arahan Allah, ini arahan Al-Khaliq pencipta. Buat saja. Takkanlah kata dia arahan dia tak tahu. Arah ada pelaksanaan Musa lebih molek daripada arahan Allah, mana jadi? Tak boleh ke gitu? Tidak. Allah juga berpamerkan dalam Isra' Mi'raj ini, dia meraihkan Muhammad, dia turun kurang sampai 5. Kalau ikut riwayatnya turun 5 acak kali lah, 8 kali tu, dan akhirnya baru turun 5. Hak tu Musa ni beritahu, mak kata dia, kalau boleh kita pergi sekali jumpa Tuhan. Nampak kata dia nak bagi kurang lagi dia. Sebab apa dia? Sebab aku tahu sangat. Dia kata hak ribu badak kali buat ni. Hak Musa kacau dia. Ribu badak kali buat. Muhammad SAW ni menimbulkan perasaan sebagai naluri seorang insan. Ini dalam surah Najm tu dia beritahu, Nabi Muhammad beritahu Musa, dia kata merasa malu sangat nak jumpa Tuhan. Hak acak kali jumpa nak minta korban malu, dia kata tebal muka dah. Jadi cuma Tuhan pesan, dia kata hak 5 tu masih lagi diganda 50. Jadi untuk itunya ya, dengan sifat-sifat yang ditunjukkan oleh malaikatnya, ketua malaikatnya Nabi Musa Nabi hebat. Ya Allah perhadapkan dia ini dengan kerajaan zalim Firaun. Sampai bila dia ada lagi di Kairo nampak jumpa Firaun untuk kocok dengan Firaun, tak ada lagi dia. Macam kena mati dah, tapi dia tengok jasad dia. Jadi Nabi Muhammad SAW juga hebat, dan Allah lagi hebat lah. Ini ditunjukkan dalam Isra' Mi'raj ini satu bentuk perubahan besar. Ya. Cumanya dalam bab bila Jibril menceritakan kepada adik dia Israfil ni,
kita atau bawah dia lah, Israfil ni jauh lebih hebat daripada dia. Maka hari ini kita nak tanya diri kita dalam bab Isra Mi'raj ini, Israfil dia memainkan peranan besar. Cuma kita ni barangkali dah 50 tahun 60 tahun hidup tak berasa di manakah peranan signifikan Israfil dalam diri kita. Tak percaya dah. Tak 10 malaikat percaya dah. Tapi kalau kita kata kalau dah percaya kalau Jibril, tu banyak peranan dia lah kan. Kalau bukan nanti hari-hari ada peranan dia. Israel lagi dah, nyawa cabut hari-hari dah. Rakyat Atik, Ridwan Malik dia. Tapi kalau kita tanya hak Israfil, hak peniup semboyang satu kala ni, barangkali kalau tanya lah ni tak ada Israfil tu, kalau ada apa beza ni? Cuba tanya untuk kita ni. Sebenarnya kalau dah tak ada, kita percaya Israfil pun tak ada kesan gitu. Tidak, itu wajib kita percaya dah. Jadi Jibril nak khabar pada kita ni bahawa Israfil ini tugas nak mematikan semua umat bila dia tiup satu kala. Lepas dia hidup semula. Maka bila dia tiup satu kala dua tu, maka hidup semula. Bila kita hidup semula, tak soalan pertama yang Allah tanya, digobadak lagi sebelum kita dihalangi pada masyarakat. Digobadak lagi Allah tanya. Dia kata awal mesah panggil awak, dia cakap dengan aku. Kenapa ni? Allah tanya dalam konteks ni, dia kata limanil mulku yaum. Limanil mulku yaum. Awak kata apa tanya soalan politik kata. Awak tak terlibat dalam politik. Awak kira nak gambar je, kita semayang, puasa zakat haji. Kamu tanya soalan politik ni apa dia? Soalan itu dah bocor adalah Al-Quran. Kita buka surah Al-Mu'min, surah Al-Ghafir ayat nombor 16, sudah bocor soalan. Soalannya limanil mulku yaum. Hari ini siapa dia kerajaan? Itu soalan pertama. Tak soalan semayang puasa zakat haji kat tu ni pada masa ni kepada lagi tubik-tubik daripada kubur. Maka Allah tanya limanil mulku yaum. Hari ini siapa kerajaan? Who is the government of the day? Wafah hidup nak jawab. Sebab apa kaya? Sebab bagi dia politik tak ada kena dengan agama. Dia itu tu gunanya ataupun peranan kesan daripada Isra Mi'raj ini, Israfil tak ada peranan. Memperingatkan kita bahawa kehidupan kita ni tak dapat tidak. Kena pastikan kerajaan beri semula kepada Allah. Jadi tugasan kita hari ini tak dapat lah. Ya. Kadang sama ada kita sebelum ni tak berhenti, tak tahu, tapi yang akan datang ini, segala-gala yang Allah kurniakan, maka kita kena berikan tumpuannya nak pasti kerajaan milik Allah. Dan saya yakin saudara-saudara ada keyakinan itu. Cuma belum lagi kita edarkan dan kita sampaikan kepada rakan-rakan buat kau, jiran-jiran keluarga kita. Jadi tugasan kita ya, nak khabarkan kepada mereka bahawa soalan pertama limanil mulku yaum. Kalau dalam hayat ini dia tak ambil kepedulian berkenaan dengan siapa kerajaan, bagi dia menjaga satu patut untung banyak, dia pergi Mekah banyak-banyak kali, dia pergi umrah, dia pergi rang dunia, tak ada kisah siapa. Sebab dia kata sama dia Mak Said ke jadi sama puak-puak ni tak ada jawab ya. Sebab dia kata sama je, hamna baik tentu juga. Ataupun dikira halaman lah kami ni kalau ngundi halaman lama-lama tak jadi. Jadi Isra Mi'raj melalui cerita yang disebut tadi, dia mengajak kita tak boleh diam. Tak boleh diam, dia kena bangun ajak supaya ubah kerajaan. Jadi itu yang dikata kita masuk hari ini bersyukur. Kerana pada baru-baru ini bila kita ada kongres, kita ada perhimpunan PAS, ada apa, jadi kita buat perubahan besar. Dan perubahan itu hari ini ditiru oleh negeri-negeri masa tergana. Kita nak berubah. Dalam konteks kita nak berubah ini, maka ianya mendapat tetangga hebat. Dan siapa dia tetangga hebat itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah puak-puak yang kita nampak hari ini. Begitu juga lah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk itu mereka melancarkan beberapa serangan supaya PAS ini kicau-kacau bila tinggalkan perkataan rakyat dan dapat hancurkan kita. Bila ambil ya,
kita walaupun dipuji begitu hebatnya, tapi alhamdulillah dengan pimpinan Datuk Guru, dengan presiden kita dan ulama-ulama kita, dia dapat menyelamatkan jemaah kita. Saya dah sebut bahawa pujian pertama, serangan pertama, kerana kita telah pun menandatangani perjanjian dengan DAP Keadilan, ya, ada kesepahaman. Maka ujian pertamanya dia cadangkan satu bentuk kepaduan. Yang ni hampir memecah belah lagi. Sehingga dua pertama kita bahas. Maka Datuk Presiden kata tak ada dah. Kita tidak keliru dengan kerajaan perpaduan tak ada. Jadi habis serangan pertama. Serangan pertama ni di masa unsur-unsur ketuanan Melayu. Sebab dia ingatkan PAH ni ramai orang Melayu. Jadi bila kita main unsur-unsur ketuanan Melayu ini, perkauman Melayu, barangkali PAH akan keliru sikit. Tapi alhamdulillah, dengan kebijaksanaan pimpinan kita, Guru dan sebagainya, kita dapat lepas daripada serangan pertama. Maka dia dinasihati balik. UMNO ni dia ada penasihat dia. Maka nasihat dia kata, kalau kita nak buat serangan kedua, kena ada unsur-unsur keagamaan. Maka dia lancar serangan kedua. Serangan kedua ini hampir pecah belah. Apa dia? Serangan kedua ini berbentuk namanya kalimah Allah. Apa itu tiga itu? Pimpinan PAH berbelah bagi. Kata orang Islam tak boleh sebut Allah, ada kata orang Islam boleh sebut Tuhan. Hampir-hampir sekali kita nak suara. Tak ada kenyataan resmi daripada presiden, daripada PAH. Sehingga kita bincang panggil semua JK pusat bincang, cari nah tertentu. Akhirnya PAS buat keputusan. UMNO dah buat demonstrasi. Pemuda-pemuda UMNO buat demonstrasi, beritahu kalimah Allah tak boleh disebut oleh orang bukan Islam. Hanya orang Islam yang boleh sebut kalimah Allah. Tiba-tiba presiden kita, Datuk Guru dan ulama-ulama berbincang-bincang. Akhirnya kita buat ketetapan. Buat kalimah Allah boleh disebut oleh orang bukan Islam, khususnya penganut agama Islam. Maka kita buat kenyataan rasmi. Ya, ketika kita belum ada kenyataan rasmi itu, kita lihat sokongan daripada orang-orang bukan Islam yang dulunya beri kepercayaan berlepas ni, dia agak lentur sedikit. Tapi setelah dia buat umar rasmi, maka dia sokong kita memuncak balik. UMNO tak puas hati. Dia lancar serangan ketiga. Serangan ketiga ni, dia pergi kepada Tengku Mursyid Am dengan presiden. Dia undang supaya pergi ada rasmi, ada jamuan makan ataupun bersantap dengan Tuanku Sultan ataupun Tuanku yang Agung. Tengku pergi, presiden PAH pergi, Mursyid Am pergi. Tiga tu sampai dekat istana Terengganu dia Datuk Razak tu. Hak nanti dia paklah Najib dengan Muhyiddin. Tengku tiga tu dia rasa pelik. Undangan nak disantap dengan Tuanku, tiba-tiba ada tiga makhluk asing itu. Maka Tengku nampak ahli perangkap besar. Besok Christmas, malam makan tu malam Christmas. Jadi Tengku dah baca dah hak ni, dia kata, ya Allah, tak sungguh lah ni. Kalau silap langkah pecah pah ni. Jadi masa makan itu untuk masa yang Tuan Agong tu, Tuanku Mizan kita makan. Sebelah kanan dia Najib, Muhyiddin, sebelah kiri dia Mursyid Am presiden. Tok Guru tak boleh makan, tak boleh telan. Jadi habis makan, Tok Guru tersebut ayat Al-Quran, dia baca ayat Al-Quran. Lepas dia baca, dia beri makna, dia diajak yang Tuan Agong, diajak Muhyiddin, Najib dengan Pak Allah, ajak untuk taat kepada ayat. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah ini amat berkehendakkan keadilan, supaya kita laksanakan keadilan ini, ya, tinggalkan perkara-perkara yang mungkar, laksanakan perkara-perkara yang ma'ruf. Maka Tengku sebut, ya, kita kena tinggalkan rasuah, tinggalkan ketidakadilan, kesaliman, perkauman dan sebagainya, dan marilah kita banner dan kita selamatkan negara kita. Apa yang Presiden sebut makna dia, maka presiden kita, Datuk Seri Presiden kita, sambut pula dengan syarah sekali. Ketika itu makanan pun dekat nak habis, maka dia nak saji buah-buahan pula. Ya, Tengku tak boleh. Jadi bila dia habis bagi makna, presiden bagi syarah, lepas tu dia makan buah. Cepat-cepat dia minta diri. Ya,
Maknanya menjunjung kasih. Tuanku terima kasih banyaklah di atas jemputan. Dia kata hamba pun dah makan dah, dah memenuhi syarat-syarat semua ni, nak kelip badan busuk dia. Tak sempat hak ambil gambar ni, pemberita daripada akhbar ni tak sempat mari bilik nak ambil gambar. Saya cuma nak bayangkan pada saudara di depan apa akan jadi kalau pada 25 pagi itu hari Christmas, gambar adalah akhbar utusan baik, harian baik, Metro baik, Cosmo baik, sinar yang baik. Gambar yang mana yang Tuan Agong duduk tengah, sebelah kanan dia 3 pimpinan UMNO, sebelah kiri dia 3 pimpinan PAS. Apakah jadi persepsi kepada rakyat Malaysia? Apakah jadi? Kita dah menandatangani perjanjian negosiasi dengan DPK ni. Tiba-tiba gambar itu tak payah cerita dah. Puak-puak Islam ni akan tuduh ini jemaah Islam kami. Hak depan baik dengan kami, belakang main kali 3 dengan kami. Acuh, itu tak tahu. Maka tak sempat dia nak ambil gambar. Tuan Guru belah lagi. Saudara, itu ujian ketiga. Dan akhir sekali ujian keempat, kelima, keenam. Kita sekarang dalam proses ujian keempat. Ujian keempat ini dia buat dengan video picture Anwar Ibrahim. Tujuan apa tujuan? Yang ini dahsyat sungguh. Ya, masa Presiden kita Tuan Guru Haji Abdul Ali awal campur tangan beritahu kat Tuan Anwar Ibrahim, mu jangan jawab, biar hamba jawab. Dia pokok sekali habis hamba. Sebab berlandaskan kepada ayat surah An-Nur ayat nombor 4. Ini tanya Ustaz Fauzi tahulah, ya. Wallazina yarmuna musanati, panjang ayat ini. Maknanya nak tuduh orang zina boleh, tapi kena buat saksi. Tak ada saksi kalau sebab apa bunuh. Tak boleh terima persaksian dan wa ulaika humul fasiqun. Ini hampir ramai ahli-ahli PAS sudah tengok video tu buat kali pertama, dia terasa ni nampak macam politik Tuan Ibrahim. Maknanya dia pun seakan-akan nak tumpang sebersih, ya. Tapi bila Tuan Guru Haji Abdi menafikan semua itu, kalau tidak ada 4 saksi, mu jangan royak nama. Itulah yang hari ini menyelamatkan. Dan alhamdulillah ayat itu kita berpegang teguh. Walaupun kita lihat UMNO dengan sifat ketuhanan bangsa Melayu kauman dia melawan ayat itu. Dia katakan zaman hari ini video dah memadai. Dan ayat Allah tu katai bila-bila masa kena ada 4 saksi, bukan ada 4 video. Jadi itu dapat menyelamatkan kita. Dalam proses kita nak mengharungi ujian kelima, ujian keenam, Allahu'alam. Cumanya 9 hari bulan Julai kita akan ada perhimpunan besar-besar yang dipimpin oleh NGO. Jadi itu tak tahulah ada ke tidak kita punya ujian itu, Allahu'alam. Jadi itu marilah sama-sama dengan semangat yang tersebut tadi dan juga dengan kata yang lebih, mari sama-sama selamatkan bukan hanya Terengganu, seluruh. Jadi itu yang merasakan bahawa perjumpaan pagi ini, malam ini adalah perjumpaan yang penuh bermakna, penuh arti bahawa ujian Allah ini bukan hanya kepada ahli-ahli PAS, tapi pimpinan-pimpinan PAS juga diuji, dan ujian mereka jauh lebih hebat daripada kita. Walau macam mana pun dibandingkan dengan ujian Nabi Muhammad yang itu tentulah jauh lebih hebat. Jadi itu saya rasakan ucapan terima kasih kepada semua yang telah memberi perhatian. Mudah-mudahan dengan kutipan ini akan menjadikan pasti kita ini akan bergerak dan terus marah ke depan, dan dalam pilihan raya yang akan datang tidak lama lagi, ya, ke tengok peringkat parlimen dia nampak macam dah nampak dekat sangat dah, ya. Cuma dia barangkali belum dapat mimpi lagi. Rosmah tak dapat mimpi. Untuk ngaji buat dah kan. Cuma Rosmah kata jangan lagi. Tunggu dia punya mesej Rosmah dulu baru ngaji. Jadi kita sama-sama nak merasakan buat sekarang juga, buat besok, buat lusa, kita bersiap sedia untuk mengambil alih balik pemerintahan negeri Terengganu dan Rahmat. Jadi kalau boleh sama-sama dalam doa-doa munajat, doakan sambil kami sekarang. InsyaAllah kami di Perak, ya, PAS Perak sama-sama dengan pimpinan DPK adalah insyaAllah, walaupun dia tak super Terengganu dengan Perak ini, tapi dengan berkat doa saudara di sini, hati kecil saudara, sampai insyaAllah berkami memberikan kekuatan dan keteguhan untuk teruskan perjuangan kita bertabat PAS dan akhirnya membangunkan negara ini sebagai negara berkebajikan. Jadi yang terima kasih dan perhatian sudahi dengan billahi taufik aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.